Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk peranan 4 prinsip utama etika perubatan serta aplikasinya dalam etika dan undang-undang perubatan. Pendahuluan bagi topik ini ialah etika perubatan merupakan terma yang digunakan untuk menerangkan dilema hubungan antara doktor dan pesakit. Sebagai contoh, ia berkaitan dengan persoalan kerahsiaan dan juga keizinan pesakit. Etika yang perlu dicontohi oleh seorang doktor dalam mengamalkan ilmu perubatan masing-masing adalah berdasarkan hubungan yang ada di antara doktor dan pesakit tersebut. Seorang doktor dikehendaki untuk merawat pesakit pada tahap profesional yang tinggi untuk mendiagnosis, merawat dan memberi maklumat berkenaan dengan risiko dan kesan rawatan tersebut. Sebarang kegagalan dalam menjalankan tugas akan dikatakan berpunca daripada kecuaian atau kekurangan kepakaran dan doktor tersebut perlu berhadapan dengan litigasi. Terdapat 4 prinsip dalam etika perubatan, iaitu yang pertama, autonomi pesakit, yang kedua, keadilan iaitu justice, yang ketiga, kebaikan untuk pesakit, beneficence, dan terakhir, tidak mendatangkan keburukan kepada pesakit, non-maleficent. Kita lihat kepada peranan etika secara ringkasnya. Di sini saya ada listkan 4 perkara, iaitu inspirasi dan panduan, pencegahan dan disiplin, memelihara maruah profesion dan memelihara keharmonian. Baik, sebagaimana kita tahu, etika perubatan ini sebenarnya datang untuk menyelamatkan dalam masa yang sama. Ia mengawal hubungan antara doktor dan pesakit, dan etika adalah perkara yang harus dibimbing untuk elakkan berlakunya pelbagai isu kontroversi. Justice, keadilan. Keadilan dalam perawatan kesihatan biasanya didefinisikan sebagai suatu bentuk keadilan atau seperti yang pernah dikatakan oleh Aristotle, iaitu memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi kewajipannya. Ini menyiratkan pengagihan barang yang adil dalam masyarakat dan mengharuskan kita melihat peranan hak. Prinsip keadilan adalah motivasi yang kuat terhadap pembaharuan sistem penjagaan kesihatan kita sehingga keperluan seluruh penduduk diperhitungkan. Tuntutan prinsip keadilan harus berlaku di sisi pesakit masing-masing tetapi juga secara sistematik dalam undang-undang dan kebajikan masyarakat yang mengatur akses penduduk ke perawatan kesihatan. Keadilan yang berkaitan dengan sumber perubatan, bagaimanakah kita melayan atau merawat golongan atasan, begitu juga kita perlu melayan atau merawat golongan orang bawahan. Sebagai contoh, pemberian ubat-ubatan mestilah selaras tidak kiralah orang tersebut kaya ataupun miskin. Pada autonomi. Autonomi ini mencerminkan keupayaan seseorang untuk membuat keputusan mengenai diri sendiri tanpa pengaruh luar privasi dan penentuan nasib sendiri. Autonomi ini adalah hak pesakit. Dalam pengertian ini, keutamaan dan nilai pesakit mestilah diiktiraf dan dihormati. Prinsip ini adalah asas bagi praktik persetujuan berdasarkan maklumat dalam hubungan doktor dan pesakit mengenai penjagaan kesihatan. Dalam erti kata prima facie, kita kena selalu menghormati hak pesakit, iaitu autonomi. Sebagai contoh, dalam kes Priti. Dalam kes ni, ibu pesakit merupakan penganut Jehovah's Witness. Jehovah's Witness ni adalah satu pertubuhan agama yang cuba mewujudkan pemulihan gerakan Kristian abad pertama yang dilakukan oleh pengikut Jesus Christ. Agama mak dia ni sebenarnya telah mempengaruhi keputusan untuk anak dia ni mendapat pemindahan darah. Kenapa? Sebab dalam agama dia ni, agama Jehovah's Witness ni, pertubuhan agama tu, dia mengharamkan pemindahan darah. Dan kes ni telah dirujuk kepada mahkamah sebab dia punya efek tu, kalau anak dia tak dapat pemindahan darah, anak dia boleh mati. Jadi kes ni telah dirujuk kepada mahkamah dan waktu tu mahkamah rayuan memutuskan bahawa walaupun setiap pesakit dewasa mempunyai hak dan kemampuan untuk menolak rawatan perubatan, anggapan ini boleh disangkal apabila terdapat faktor kekeliruan, tidak sedarkan diri, keletihan atau kejutan yang mempengaruhi keputusan pesakit itu. Mahkamah memutuskan keengganan untuk tidak diberikan pemindahan darah bagi menyelamatkan nyawa pesakit itu adalah tidak dibenarkan. Barang keputusan yang diambil mestilah sukarela dan dalam keadaan yang waras. Dalam hal ini, rasa hormat pengamal perubatan terhadap autonomi pesakit secara umum menyiratkan bahawa pesakit mempunyai kemampuan untuk bertindak dengan sengaja, dengan pemahaman dan tanpa mengawal pengaruh yang dapat mengurangi tindakan bebas dan sukarela. Kita cuba kaitkan COVID ni dengan prinsip autonomi. Sebagaimana kita tahu, COVID ni merupakan penyakit berjangkit dan orang yang terkena COVID hendaklah mendapatkan perubatan. Jadi isunya di sini sama ada valid prinsip autonomi itu
di dalam ataupun pada pesakit-pesakit COVID yang nak ke tak nak terpaksa menerima rawatan. Bahkan WHO sendiri, WHO, telah menggesa satu dunia untuk melawan secara agresif. Okey, berdasarkan prinsip autonomi, setiap individu berhak mendapatkan hak kesihatan dan rawatan perubatan. Setiap individu berhak mendapatkan rawatan, termasuk rawatan jika dia menderita akibat COVID. Undang-undang antarabangsa bagi hak asasi manusia menjamin setiap individu berhak mencapai tahap kesihatan yang tinggi dan mewajibkan pihak berkuasa mengambil langkah-langkah untuk mencegah ancaman terhadap kesihatan awam serta memberikan rawatan perubatan yang mereka perlukan. Contohnya kat Malaysia kita dah saman kalau orang tak pakai mask, semua macam tu kan. Kat Malaysia terdapat Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Dan akta ni digubal untuk meminda dan menyatukan undang-undang berkaitan dengan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit yang berlaku dalam negara. Dalam konteks COVID-19, setiap individu mempunyai hak terhadap kesihatan dan rawatan perubatan. Namun, berkaitan dengan autonomi individu tersebut sama ada untuk menerima rawatan atau menolak rawatan sebenarnya timbul persoalan dan memerlukan kepada kajian yang lebih lanjut. Contohnya dalam situasi pemberian bantuan pernafasan CPR jika pesakit berhenti bernafas atau jantungnya berhenti berdegup. Terdapat isu sama ada pesakit COVID wajar diberikan bantuan tersebut atau tidak. Seterusnya ialah aplikasi prinsip beneficent, iaitu kebajikan ataupun kebaikan, di mana secara amnya ialah seorang doktor itu wajib dan berkewajipan di dalam profesionnya untuk bertindak memberikan faedah terhadap pesakit ataupun orang lain. Kebajikan di sini difahami sebagai aspek yang mendorong sifat manusia untuk bertindak demi kepentingan orang lain dan ia dianggap sebagai satu matlamat moral, di mana kebajikan di sini bermaksud belas kasihan, kebaikan, amal dan juga peri kemanusiaan. Ia merupakan pusat tema bagi teori-teori etika seperti prinsip utility dan merupakan teori moral yang biasa diguna pakai. Manakala prinsip tidak memudaratkan, do not harm, ia merujuk kepada menahan diri daripada melakukan bahaya dan usaha untuk memaksimumkan faedah dan meminimumkan kemungkinan kemudaratan. Jadi di dalam prinsip kebajikan ini adalah seorang doktor itu mempunyai satu tanggungjawab, iaitu apa-apa yang dilakukan adalah membawa kepada kebaikan terhadap pesakit dan juga faedah terhadap pesakit. Jadi itu adalah satu tanggungjawab seorang doktor. Jadi seorang doktor ini sama ada memberikan satu saranan ataupun satu rawatan ataupun penjagaan terhadap pesakit itu hanya bermaklamatkan memberikan kebaikan dan meminimumkan kemudaratan terhadap pesakit. Jadi sekiranya itu membawa kemudaratan, maka seorang doktor itu tidak boleh melakukannya, malahan ia harus menahan daripada kemudaratan tersebut, membantu pesakit itu berada di dalam sesuatu keadaan yang tidak yang lebih teruk lagi lah. Jadi inilah fungsinya prinsip kebaikan ni, di mana ia adalah suatu yang seorang doktor tu bila membuat kebaikan dia juga harus meminimumkan dan menghilangkan kemudaratan juga harus meminimumkan. Maksudnya lebihkan faedah lah daripada kemudaratan, macam tu lah. Itu adalah tanggungjawab seorang doktor, di mana dalam pelaksanaan setiap apa-apa yang dilakukan itu doktor hendaklah memikirkan dahulu keputusan pesakit. Walau bagaimanapun seorang pesakit ini mempunyai tanggungjawab terhadap diri dia. Sebab itu dalam prinsip beneficent ini ada konflik di antara prinsip autonomi, iaitu prinsip seorang pesakit itu mempunyai kuasa terhadap diri dia. Walaupun itu yang terbaik terhadap pesakit, doktor kena hormat keputusan pesakit. Akan tetapi seorang doktor itu hendaklah melakukan sedaya upaya yang mungkin yang terbaik terhadap pesakit mengikut apa yang dia mengikut kepakarannya. Oleh itu, prinsip beneficent ni adalah bertujuan di mana untuk mempromosikan kepentingan sah pesakit dan menekankan prasangka mereka sebanyak mungkin. Maksudnya membantu pesakit ni daripada apa yang dia rasa.
untuk meringankan pesakit dia dan untuk menghilangkan apa yang dia rasa sakit. Sebab tu dia datang kepada seorang doktor. Oleh sebab itu, doktor ni hendaklah memberikan satu langkah-langkah yang membawa mereka ni kepada kebaikan lah, membawa kepada kebaikan. Jadi pentingnya perasaan perikemanusiaan seorang doktor tu adalah untuk memenuhi matlamat sebagai seorang yang berwibawa lah untuk membantu manusia. Bayangkan kalau seorang doktor tidak mempunyai perasaan kemanusiaan, apa akan jadi terhadap pesakit? Mesti dia akan buat kerja dengan cara yang tidak bagus lah. Dibiarkan apa yang pesakit rasa, dibuat je apa yang dibuat. Tu tak boleh. Sebab apa? Prinsip ini adalah sangat penting dalam profession sebagai seorang doktor. Di dalam undang-undang perubatan, ianya adalah satu perkara yang dititik beratkan, di mana pelaksanaannya adalah demi kepentingan maslahah manusia bagi kehidupannya terjaga dan terjamin di sisi undang-undang. Hal ini di mana manusia adalah berhak untuk hidup di dalam kehidupan yang sejahtera. Jadi kehidupan manusia ni ianya dilindungi di bawah undang-undang, dan juga perlunya sifat kemanusiaan ni agar ianya dapat merealisasikanlah apa yang undang-undang tekankan, dan juga apa yang patut sebagai seorang manusia itu melakukan terhadap orang yang memerlukan. Dia tak boleh membuat sesuatu itu sembarangan. Dia tak boleh membuat sesuatu itu daripada luar apa yang di dalam peraturan yang ditekankan. Jadi etika dalam perubatan ni secara keseluruhannya, perkara yang paling penting adalah prinsip beneficent ni haruslah dilaksanakan, kerana itu adalah untuk kebaikan di antara doktor dan juga pesakit, dan juga kemaslahatan orang lain. Seterusnya saya akan menerangkan tentang prinsip yang terakhir, iaitu prinsip non-maleficent. Okey, prinsip ini mengguna pakai prinsip do no harm, ataupun ia dikenali sebagai prinsip tidak melakukan kemudaratan, iaitu khususkan kepada doktor supaya tidak melakukan kemudaratan ke atas seorang pesakit. Jadi sudah menjadi tanggungjawab seorang doktor ataupun pengamal perubatan untuk tidak melakukan sebarang kemudaratan kepada pesakit yang dirawat. Contohnya, apa pun yang doktor nak buat, dia kena ingat bahawa dia hendak melakukan sesuatu ke atas tubuh badan manusia, tubuh badan manusia yang bernyawa, yang memerlukan rawatan dari dia, iaitu sebagai pengamal perubatan, sebab pesakit mempercayai akan kepakaran seorang doktor yang untuk merawat seorang pesakit. Jadi kalau doktor nak cocok ke atau nak operate seorang patient dia tu, seorang doktor itu dia kena berpegang pada prinsip non-maleficent ini. Jadi doktor tidak boleh menyebabkan apa-apa sebarang kemudaratan kepada pesakit melalui kecuaiannya. Defender pertama telah menyebarkan sepucuk surat bertarikh 19 September 1996 kepada beberapa badan-badan profesional dan jabatan kerajaan yang boleh menjatuhkan maruah dan menjejaskan area profesional plaintiff. Dalam salah satu penyataan di dalam surat tersebut yang dikatakan memfitnah dan memalukan plaintiff adalah seperti berikut. Dari segi etika perubatan, saya melaporkan yang Dr. Nur Syirwan bin Muhammad Syukur ini menggunakan prednisolone secara berlebihan dan berleluasa, dan ia digunakan untuk sebarang kes yang beliau rawat, termasuk sesama, URTI, batuk, demam, inflamasi atau apa-apa kes sahaja. Akhirnya plaintiff mengaku yang beliau prescribe prednisolone untuk pesakit-pesakit yang beliau rawat untuk kali pertama. Pada pendapat kami, apa yang dilakukan oleh Dr. Nur Syirwan adalah menyalahi etika beneficence, di mana pengamal perubatan mempunyai kewajipan untuk memberikan rawatan yang bermanfaat bagi pesakit dan juga mengambil langkah yang terbaik untuk mencegah dan menghilangkan bahaya dari pasien. Kita dah tengok cara aplikasi prinsip etika dalam undang-undang dan juga kepentingan prinsip etika. Seterusnya kita akan tengok kesan pengabaian terhadap etika perubatan. Jika seseorang pengamal perubatan tidak mengikuti etika-etika perubatan yang empat tadi, iaitu justice, beneficent,
autonomi dan non-maleficent, ia akan memberi kesan yang tidak baik. Contohnya seperti ia akan menimbulkan konflik antara pesakit dan juga doktor. Selain itu juga, ia akan memberikan imej yang buruk kepada institusi kedoktoran di negara tersebut. Dan kesan yang terakhir iaitu hubungan profesional disalahgunakan bagi mendapat keuntungan peribadi serta kebendaan ataupun kewangan. Okay, yang terakhir sekali ialah kesimpulan, di mana etika perubatan ini adalah untuk menyelamatkan, di mana ia mengawal hubungan antara doktor serta pesakit dan juga kaki tangannya yang harus dibimbing dalam pelbagai isu kontroversi. Selain itu juga, aplikasi prinsip-prinsip ini telah dipersetujui dalam penambahbaikan bagi membentuk prinsip autonomi dan kepentingan awam, kebajikan dan tidak memudaratkan, serta keadilan dan bukan diskriminasi, di mana etika perubatan ini telah dirumuskan oleh Hippocrates yang bersesuaian dengan sumpahnya. Sekian dari kami. Terima kasih.